A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana sombong. Kenapa tuan-tuan tak mau dengar peringatan ni? Kerana sombong. Sombong tuan-tuan. Kita bagi ceramah. Ya. Jangan kacau kedaulatan negara orang lain. Betul tak? Tengok. Tak boleh kacau dah daulat negara orang. Sekarang daulat ilahi hak asal dah jadi daulat pada negara-negara dah. Apakah hukum makan harta yang tidak halal? Allah, tidak halal, haram. Bilakah kiamat? Nabi pun jawab, wa ma a'datta lis-sa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai orang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa lakarihal kafirun wa lakarihal musyrikun wa lakarihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara DJ Mail, yang berhormat Datuk Seri Paduka Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahim, Ahli Parlimen Baling, yang bahagia Datuk Mak Suhaimi bin Abdul Rahman, Pegawai Daerah Baling, bahagia Encik Muhammad Noor bin Muhammad Amin, Pengarah Urusan Kedaikan Rakyat Satu Malaysia, bahagia Encik Muhammad Ashraf bin Zulkifli, Pengurus Mindscape Event Management, Pegawai Agensi Kerajaan Daerah Baling, penghulu-penghulu mukim, kepimpinan masyarakat tempatan, para peniaga, para pelakon, dan seterusnya. Tidak saya lupakan juga ada pelakon saya nampak kan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi saya dapat peluang bertemu dengan orang Kedah, cuma kali ini di Baling. Seronok saya tengok ramai betul orang malam ni. Saya ingat kira-kira anggaran yang hadir malam ni tak kurang 35,000 orang. Ini termasuk yang lalu lalang kat jalan besar tetapi tak singgah pun saya kira sekali. Datuk Aziz dia lambung saya tinggi sangat, takut saya nak ceramah malam ni. Tapi itulah dia kan. Hari ni alhamdulillah, tengok hari ni meriah, ada yang datang berpasang-pasangan, ada yang datang seorang-seorang sebab takut line tak clear. Kan ada yang sanggup berdiri kan sebab nak tengok cara dekat Syamsul debat ni macam mana. Tadi saya dah maafkan siap-siap orang yang mengumpat saya maafkan. Saya lalu tadi semua cakap tinggilah ustaz ni, macam tu saya maafkan dah. Walaupun kau cakap suruh terdengar, orang perempuan ni berbisik terdengar masalah. Dalam TV nampak gemuk kau hajar tu pun saya maafkan, tak ada masalah. Kan? Jadi hari ini perkongsian wacana minda pada hari ini tentang keluarga. Bersebut tentang keluarga, ini isu semasa hari inilah. Kan alhamdulillah kita tengok ada yang datang ni nampak berkorban, yang datang mengenyek-nyek, tengok. Datang berkeluarga, tetap yang mendukung anak orang perempuan. Orang lelaki bawa tu aja. Kan? Apalah salahnya orang lelaki ni berkorban juga kan? Tapi itulah isu bila sebut tentang keluarga ni dari segi agama kita pun memang mendidik kita untuk berlemah lembut, untuk berkasih-kasihan, untuk berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Dalam surah Ar-Rum tu ayat 21 memberitahu bagaimana di antara tanda-tanda kekuasaannya dan rahmatnya dijadikan untuk kamu tu orang lelaki, isteri-isteri dari jenis-jenis kamu sendiri. Maknanya isteri tu pada jenis dia sendiri dah. Makna tak ada yang bercinta dengan kangaroo, tak ada. Tak ada yang bercinta dengan lembu, borok, tak ada. Semua dengan manusia juga. Pilihan hati ni sendiri. Supaya kamu rasa cenderung dan tenteram kepadanya, dan diwujudkan antara suami dan isteri itu perasaan kasih, sayang dan belas kasihan. Itu dia. Jadi maknanya agama kita ni dia merangkumi semua aspek kehidupan, termasuklah perkahwinan.
termasuk. Kan? Dan yang cover sekali termasuklah yang couple-couple ni. Nak beritahu juga. Yang belum kahwin bukan main lagi. Jom bang kita pergi festival Stylista. Yang belum kahwin tu cepat aja. Boleh, ke mana juga you nak pergi, you cakap je, I akan bawa you. Tu belum kahwin tu, dah kahwin punya payah nak ajak datang sini. Jomlah bang, ada apa? Jomlah kita tengok macam-macam barang makeup, barang ni, baju, kain, tudung, semua ada. Dengar-dengar Datuk Aziz pun datang. Datuk Aziz ni mana satu? Tak kona kali parlimen baling osah betul. Ni contoh tu. Contoh. Dah kaji Melayu. Kan? Dia sesuai dengan majlis. Kan? Jadi kadang-kadang payah, dah kahwin payah. Sedangkan dah kahwin lah kena lagi mesra. Saya tengok isteri duduk dekat kedai lagi. Suami dah duduk depan. Ada tu isteri duduk depan, suami tinggal kat belakang. Ada juga. Sebab nak tengok Samsul debatnya pasal. Ada. Korang jangan tahu tengok YouTube aku seorang-seorang tu orang perempuan. Jadi hal dekat satu negeri ni, saya tak nak sebut negeri mana, bininya tengok YouTube saya tergelak-gelak. Suaminya cemburu. Bergaduh-gaduh lepas tu. Ni semua Samsul debatnya pasal. Dah nama aku viral dah. Kan? Tu kena jaga-jaga tu, tengok bersama-sama dengan suami. Bang, boleh saya tengok video Samsul debat? Kan? Boleh tengok bersama-sama. Jadi mana pasangan kita ni, satu kena ingat 3 perkara saya beritahu. Nak berjaya dalam hubungan kita suami isteri ni 3 perkara nak kena jaga. Yang pertama apa? Tak ada cara lain, mesti dengan syariat Islam. Syariat Islam, tak ada cara lain. Kalau caranya, kenapa kahwin? Sebab semua orang dah kahwin. Kenapa kahwin? Mak bising. Tak boleh. Dia kahwin sebab nak bagi mak senyap je. Sebab tu je. Maka itulah yang dia dapat. Kenapa kahwin? Umur dah banyak dah. Bila lagi nak kahwin? Kahwin lah. Pun tak kena juga. Kenapa nak kahwin? Kalau boleh kita nak jawapan. Kenapa nak kahwin? Kerana Allah. Masalahnya orang yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya hanyalah lelaki yang dah kahwin. Sebab itu je jawapan yang ada. Kenapa kau kahwin? Bukan kau dah ada bini ke? Kerana Allah. Itu jawapannya. Kan? Tapi itulah dia. Masalahnya ada beran. Orang perempuan hari ni dia tak boleh terima tu. Tak boleh terima. Macam mana pun. Mati hidup balik pun tak boleh. Satu jenayah pada orang perempuan. Sedangkan kita menginsafi. Setiap hari jam 7 malam. Sama-sama kita menyaksikan kekasih paksa rela. Apakah yang terjadi dengan nasib Hanan? Apabila Kak Ros sudah mengetahui segala-galanya? Saya nak tanya. Kita paling kesian kat siapa dalam drama tu? Kat siapa? Hanan kan? Sian Hanan. Ya Allah, macam manalah Remy Ishak tu yang jadi kegilaan ramai. Macam tu lah kiranya kan? Macam tu lah kiranya. Kan? Saya sebenarnya tak tengok pun. Saya balik daripada Umrah hari tu, kemah-kemah barang, aku tuju tengok drama apa ni yang? Tanya. Saya tanya isteri saya kan. Saya dah kahwin tau. Saya nampak tadi kepala perempuan dia, saya sengat macam bercita-cita je, saya kena beritahu lah. Dia kata, oh ni bang, kesian bang, dia jadi bini nombor 2 ni kesian bini nombor 2 dia. Alangkah bagusnya kalau realiti kehidupan pun begitu. Kan, kesian kan pada isteri yang nombor 2. Tapi sebenarnya betul, orang lelaki ni sebenarnya perasaan kasih sayang dia terlalu banyak. Kadang-kadang bila curah kat seorang tu melempah-lempah, membazir. Kadang-kadang orang perempuan kena faham. Betul tak orang lelaki? Bukan main berani kan. Kebalik kan saya tengok kan. Tadi saya dengar abang jawab kan. Abang jawab, abang kata kan betul-betul kan. Betul kan abang cakap? Alah dah ramai-ramai. Abang cakap lah. Hakikat dia you lah sesatunya. Bukan takut bini menakutkan kan. Orang perempuan garang-garang macam ni. Tak apa hal. Nampak yang macam Ayu meniaga tudung kan, niaga tudung, datang duduk depan, gelak, hihihi, jangan Allahu Akbar. Kan, cecatnya untuk tudung, siap tiup. Kan, balik rumah, kan,
Buka tudung, kembang. Pakai baju binatang. Baju kelawar. Mulalah cari habitat kan. Kejap ruang tamu, kejap kat bilik kan. Mulalah menjoget, pergi mandi. Marah anak. Tapi satu pesanan saya dari segi syariatnya orang perempuan, jangan meninggikan suara pada suami, tak baik, berdosa. Faham tak orang perempuan? Orang perempuan ni dah biasa loudspeaker. Cuma satu permintaan saya, marah anak jangan pindah kat suami. Suami tak bersalah dalam hal ni. Pergi mandi, pukul berapa aku tampakkan geram aku budak ni. Suami pun sampai. Assalamualaikum. Salam abang, abang dah balik. Yang kau marah ni kenapa? Biasalah bang, anak kita. Pergi mandi, marah balik budak tu. Ini tak, pergi mandi, kau apa aku tampakkan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Ni seko lagi. Kawan tu baru sampai. Kesian. Suami dah lah penat baru balik meeting kabinet. Contoh. Tak ada. Kan? Jangan. Kan suami penat kan, baru balik kan. Cuba kita faham suami kita ni. Orang perempuan, kena ingat tau. Lelaki ni kalau penat balik, kita jangan buat dek tau kan dia. Layan ni yang terbaik, first class service. Assalamualaikum. Salam. Macam tu. Kalau boleh. Kan? Abang. Macam tu. Pakai pakaian yang terbaik. Baju binatang tak nak lagi dah. Tak ada shape. Pakai baju. Dengar ni. Baju macam mana? Pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuknya. Faham? Kau berdiri depan pintu tu macam ni. Suami naik motor terlajak sampai ke parit tu. Salah rumah aku ni kan lah. Betul. Siapa kata dah tua ni tak boleh mesra? Boleh mesra apa? Ni kadang suami tu saja rapat-rapat. Sayang. Ni nak mati untuk ni aku rasa lah. Jangan macam tu. Abang kenapa ni? Saja je nak rapat-rapat dengan awak. Rapatlah lagi. Macam tu. Tahu? Kadang suami tu pula kenalah lembut. Sayang. Lauk ni semua dah banyak dah. Alhamdulillah. Cuma telur dadar tak ada ke? Dia tanya. Abang, kan dah banyak lauk. Tak cukupkah telur yang ada? Asam betul. Memang bunyi lembut tapi maksud dia kasar tau. Abang nak telur Kejap saya goreng je. Tak apa. Abang tanya kalau ada. Abang 2 minit aja, bukan lama pun. Apalah maknanya 2 minit kalau kau tak ada di sisi abang. Anak kat meja tu muntah belilah. Macam tu lah kan. Tak pernah tengok mak ayah ada bercinta. Kan? Betul. Apalah salahnya kan? Bermesra-mesra. Abang nak sangat makan tu. Abang nak sangat makan. Ni tak dimarahnya. Mekak makan apa yang ada, telur muka macam telur dah. La ilaha illallah. Tak baik. Yang terbaik suami masuk standby. Tengok Nabi macam mana layan isteri. Macam mana? Lembut. Nabi panggil isteri dia, ya Mumairah. Masa tu sebab isterinya termasak masin sikit masakan. Wahai isteriku, ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Kita panggil apa? Oi, sini kau. Tuan. Nabi tak macam tu. Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Isterinya pula, ada apa ya Rasulullah? Macam tu. Panggil pangkat Nabi, kita panggil pangkat suami kita. Cuba panggil macam tu. Wahai isteriku, ada apa wahai pengerusi tabung haji? Contoh ni, contoh. Bukan jawatan itu, ni jawatan kat rumah tau, suami tau. Wahai suamiku, macam tu panggil. Barulah ada ada apa wahai suamiku? Ada apa ya Rasulullah? Tu okey tu, buat lelaki kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Kau hajar betul. Kan? Ada apa wahai suamiku? Ada apa ya Rasulullah? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat. Kau suapkan aku dulu. Tengok, Nabi dah tahu masin. Nabi suruh isterinya suapkan dia dulu. Dan bila suap, Nabi kunyah macam biasa, senyum je. Nabi tak buat muka masin pun. Kemudian Nabi suap, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap,
langsung dicapai pinggan tu bawa ke dapur. Ya Allah, masin. Kalau kita macam mana? Kau mesti sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa tadi? Umat kasar bunyi kan. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Baling. Tu kena tahu tu. Orang Baling okey, tempat lain ni, tempat lain saya cakap ni. Punya garang kan? Jangan garang. Apa lagi? Nabi, ya Allah, satu lagi Nabi cakap dengan isteri dia, wahai isteriku, janganlah kamu terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Tadi orang perempuan datang, suami hantar tak sampai ke pintu. Dia cakap. Bukan sampai pintu, sampai sini dihantar. Okey tak. Maksudnya kalau hari-hari kita keluar tu lah, hantar tak sampai pintu. Hantar tak. Wah, sedih bunyi. Bang, pergi bang. Pilah. Siapa salahnya hantar? Abang hantar pula hari ni. Sunnah Nabi. Duit belanja ada? Bagus tak tanya? Duit belanja ada? Bagus tak? Bagus tak? Bagus, duit belanja ada. Tak ada bang. Kau jalanlah, aku tanya je. Makna dia tanya pergi. Kalau bagi lagi, bagus bagi kan. Lepas tu, apa lagi? Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga untuk isteri dia naik kenderaan. Bayang tu. Naik kuda, naik unta. Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga untuk naik kenderaan. Tapi kita kalau nak buat, kena kenal pasti dulu kapasiti borek badan bini kita. Jangan main tadah ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ya Allah. Prak, patah pula, la ilaha illallah. Tapi ialah isteri kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik kereta. Bukakanlah pintu keretanya, kan romantik. Kelentap. Abang, ya Allah, abang ni sampai 4 pintu abang buka. Ya abang tak tahu kau nak masuk pintu mana dan buka lah semua sekali kan. Lepas tu nanti kau dah masuk aku tutup lah. Ya Allah, romantiknya. Lepas tu Nabi kalau minum air, dia siap tengok bekas bibi isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kita kadang-kadang kecewa dengan suami kita, kenapa? Sebab tak share. Abang tengok Nabi macam mana. Dia kongsi cawan dengan isteri. Saya tengok kesan bibir dia. Abang minta cawan lain, minta cawan lain. Suami pun cakap, aku bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau nago tu. Tak terdaya bau tu bau. Tukar cawan lain. Itu masalah tu. Mana wangi-wangi. Apa lagi? Ni dengar betul. Dengar betul. Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Semua dah monong, terfikir macam mana nak buat ni. Balikkan buat. Saya syamah kat keluang. Automatik perempuan kat keluang tu jawab, tak muat besen. Siapa suruh pakai besen? Kau dah tahu badan kau besar. Kan? Pakai besen nak dia. Jumpa imam masjid Baling. Mam nak pinjam bokeh mandi jenazah tu punya. Tontu-tontu besar. Kan? Tak payah pinjam yang ini dah. Ada orang meninggal. Macam-macam lagi kebaikan. Romantiknya Nabi. Betul. Itu yang pertama, ikut syariat Islam. Yang kedua, kena ingat. Kalau kita dari segi keluarga kita, suami isteri ni, kita takkan kenal pasangan kita melainkan kita dah kahwin dengan dia. Tetap. Sebelum kahwin lain. Sebelum kahwin semua okey. Berjalan berpimpinan tangan, berpoluh-poluh tangan, berhenti hijab, lap, sambung balik. La ilaha illallah. Punya dahsyat ketika datang ke karnival stylistan. Pegang tangan sini-sini. Bukan main lagi. Berhenti, kenapa? Samut lalu. Mak samut, bayangan. Pijak samut, dia mati tu. Bukannya samut tu mati, dia mati. Punyalah ya Allah sebelum kahwin. Sebelum kahwin, ingat tak zaman public phone dulu? Hello, Assalamualaikum. Orang perempuan kan macam tu. Tak dengar pun hari ni. Cakap lah. Saya masa tu beratur kat belakang perempuan tu. Masa kat UiTM dulu. Alah, hai perempuan ni. Cakap lah. Cakap lah. Nak cakap apa? I love you. Punya teruk nak cakap I love you macam tu sekali. Saya pun faham dia nak cakap apa. Saya pun nak tolong lah. Kak bagi saya tolong cakap. Diamlah. Marah pula dia. Marah dia.
Kan? Cakaplah, baru nak cakap I love you too. Kat belakang tu kan. Tapi yang paling kemuncak ni waktu bila tau? Waktu nak letak telefon. Ya Allah, payahnya. Awaklah letak dulu. Awak letak dulu. Tak kira. Kalau saya lah jadi manusia terakhir hidup atas dunia ni kan, biasa terakhir dengar suara awak. Ya Allah, bernanah-nanah telinga ni dah. Kan? Okeylah, kita letak sesama. Kira 1, 2. Ya Allah, berdarah air mata ni dah. 2, 3. Awak tak letak juga tu. Dulu sebelum kahwin. Sekarang dah kahwin je nak. Assalamualaikum. Dah tunggu kat parking. Tunggu ya. Tak ada lagi dah romantik. Tak ada. WhatsApp kurang dah. Tak ada. Mesej pun semua tak ada. Cepat. Kat pintu. La ilaha illallah. Itu je mesej dia. Lama lagi ke ceramah? Lama lagi. Cepat sikit. Dah kat luar ni. Orang ramai. Lik cepat dah. La ilaha illallah. Potong steam betul. Sekarang kan main bahasa pun tak ada bahasa macam tu. Semua main bahasa ringkasan. Saya ingat saya ceramah dekat satu tempat di puncak alam ATM tu. Saya mesej lah. Assalamualaikum, di manakah lokasi ceramah hari ini akan berlangsung? Dia boleh jawab tu. Ha. Nak gelak guling-guling. Cik Samsul tag WhatsApp penuh. Wajar budak ni. Budak sekarang dah main ringkas-ringkas je. Akum. Walam. Assalamualaikum, salam. Apa khabar? Apa khabar? What apa tu? Ceramah. Tengah dengar ceramah, sep SP. Ingat dengan petani. Siapa namanya? Sep ceramah. Siapa ceramah? Semsul debut. La ilah nama aku pun ringkas. Macam tu lah budak-budak sekarang. Oh, lain macam. Lain macam. Kita takkan kenal pasangan kita melainkan kita dah kahwin dengan dia. Betul. Dulu memanglah bukan main mesra kan. Dalam Facebook tu. Tu sebab jaga-jaga Facebook ni. Jangan sibuk mencari bekas kekasih hati. Nak tengok status girlfriend dia dulu. Ex-girlfriend dia. Tengok status. Singular ke plural? Tengok singular lagi. Assalamualaikum. You kat mana sekarang? Kat mana-mana. Tapi dekat dengan hati you. Kau bahaya betul. You dah kahwin ke belum? Dia tanya perempuan tu. Jawapannya ada pada you. Sudah. Rupanya bekas kekasih hatinya tak kahwin lagi, tak boleh move on sebab masih menunggu si lelaki. Lelaki dah kahwin. Bahaya tak? Bahaya. Jadi sebagai seorang lelaki, dia kena settlekan benda ni. Pergi jumpa perempuan tu. Betul tak? Betul tak perempuan? Tanpa pengetahuan isteri dia. Betul tak? Betul ke tak? Tak betul. Ya, betul lah. Bahaya. Nanti bila jumpa nanti, Assalamualaikum, salam. Saya janji ni kali terakhir kita jumpa. Perempuan tu langsung cakap, saya sebenarnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Bukan main lagi. Yang lelaki tu tak pasal-pasal jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah bunyi. Bahaya betul. You sure ke tengok I bahagia? Pengsan. Pengsan. Tu sebabnya kenal dialah isteri kita. Sebelum kahwin, kaulah kunci cintaku di dalam hatimu, ramlah ram. Kaulah segalanya Ruth Sahanaya. Kau sumber ilhamku man baik. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zianazin. Masa tu mata syurga, hidung syurga, mulut syurga, gigi jongang pun syurga masa tu. Sebab pada syurga di wajahmu Nesh. Akhirnya declare, kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin, baru tahu langit tinggi rendah. Baru tahu kawan tu kontut busuk macam mana. Dulu sebelum kahwin nak kontut masuk bilik air. Bila dah kahwin bersepah. Mulalah dia keliru ajar dan nurul. Luka dilukai Shima. Kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa era Fazira. Rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters. Tak ubah ibarat teratai layu di Tasik Madu Fauziah Latif. Rajuk rahmat. Kalau rela ku pujuk spider tak apa.
lalu ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Sebelum pergi sempat dia hai bye Azlin. Akhirnya bila dah berpisah, barulah dia ingat, dulu suami aku marah-marah pun bawa duit belanja, marah-marah bawa balik laut, marah-marah bawa pergi jalan, pergi carnival Stylista. Yang suami teringat, isteri aku dulu marah-marah macam mana pun tetap masak, tetap buat air kopi. Macam mana isteri aku marah dulu macam mana pun tetap gosok baju seluar, suar dalam pun gosok. Tah mana side pun tak tahu. Kadang suami tak sabar, cepatlah sikit. Bini pun geram, pakai paling panas sekali. Ambil kau. Pakai paling panas sekali. Bak sini, sap, langsung pakai. Bila pakai, langsung menung suami. Apa hal bang? Panas. Dia pun nak cakap segan, dia pun SMS. Aku mau pulang amok. Dia pun jawab, terserahlah padamu era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faizah. Bila dia baik balik, dia pun raikan cinta M. Nasir. Kerana sesungguhnya ini semua adalah soal hati era Fazira. Dah lah tu, panjang sangat nak tajuk tu kan. Jadi makna kata, kenali pasangan kita. Kadang-kadang sebelum kahwin semua okey, tapi dah kahwin baru tahu. Tapi tak apa, bagi peluang pasangan kita memperbaiki diri satu dengan yang lain. Jangan kita hukum. Jangan hukum. Kan? Bukan semua suami terus pandai. Bukan semua isteri terus pandai. Kadang-kadang isteri tak pandai masak, boleh belajar. Suami tak pandai, boleh belajar. Iyo. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Abang tengok tu suami orang tu macam mana. Dia macam mana dengan isteri dia. Jangan. Awak tengok isteri orang tu. Bila nampak je suami dia balik, berlari nak peluk suami dia. Awak tunggul, batu, kayu dia tu. La ilaha illallah. Lalu dia jawab, memanglah. Cuba kau tengok rumah dia. Rumah dia rumah banglo. Memanglah bila balik boleh berlari peluk. Kita ni rumah flat. Buka-buka pintu dah nampak. Nak berlari ke mana? Tak apalah kalau abang nak sangat. Besok saya akan lari daripada hujung koridor tu. Kalau abang nak. Kesesuaian tu nak kena tengok lah. Kan? Jangan kita buat perbandingan-perbandingan yang melulu. Tu sebabnya dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan suami isteri ni, nak selamat juga yang pertama. Yang pertama apa dia? Jaga hubungan dengan Allah. Macam mana nak jaga hubungan dengan Allah? Jaga salat, jaga ibadah-ibadah lain. Ini tak time maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kekasih Pak Serela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, drama Korea. Annyeonghaseyo. Macam tu lah lebih kurang. Berkahak-kahak cakap dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Hindustan. Pulun kata roka akeh nahi. Nyanyi Hindustan. Pulun kata roka akeh nahi. Dulu kata suka, sekarang kata benci. Lebih macam tu lah. Yari uman are akeh nahi. Mengapa sayang barulah kini. Are hazabume hastapeh nahi. Kau merasa benci diriku ini. Lebih macam tu lah. Kau ingat dan tak boleh nyanyi kau? Tak peranjat kau. Macam tu lah. Leko dengan benda lain. Jadilah imam ke rumah. Kalau tak confident maghrib, bawa Zohor. Senang, tak bunyi. Zohor, Zohor, Zohor. Oh, suami punya garang. Isteri pun datang. Leh, Zohor berani lah. Cuba maghrib tengok. Jangan macam tu. Zohor, Zohor lah. Allahu Akbar. Bukan main kau tak habis suami tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah. Malam ni abang akan mula jadi imam maghrib setelah 3 bulan training. Betul ke ni bang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Isterinya, Assalamualaikum. Seronok dia sebab sebenarnya jadi imam. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bini dia dekat belakang. Ayat tu lagi. Anak-anak dah agak dah. Anak tu. Tak apa. Mulakan dengan ayat pendek-pendek. Betul. Orang perempuan pagi-pagi subuh kejut suami. Itu nak murah rezeki tu. Kejut suami. Abang bangunlah subuh. Abang tahu tak selimut abang ni dah jadi kulit bab 1. Babi lah kalau payah faham. Abang bangunlah. Dia jadi kulit babi dah selimutnya. Tak dengar kecabah gitu. Suami dah sadap tidur babi-babilah. Kejutlah suami. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut sudah dua-dua tak subuh. Kau ni ajak apa ni? Kan? Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Api neraka. Macam tu cakap. Itu kesilapan kadang-kadang orang perempuan dia bangun pagi dia solat sendiri je. Tinggalkan suami itu jangan. Suami pula bila dah dikejut bangun, jangan masuk bila air kumur-kumur terus ambil wuduk terus nak jadi imam. Masuk bila air segarkan ini kumur-kumur. Ambil wuduk. Dah. Menurun lagi. Allah Akbar. Namahim hamlah biamin. Senyap. Langsung senyap. Anak kat belakang. Asal abah diam. Bini kat belakang. Dah tidur orang tua ni. Bini pun tahu macam mana nak kejutkan suami dia. Waladhalin lah. Dah habis dah sampai hujung. La ilah. Dia skip ayat tu. Cubalah kan. Bila dia dah ambil wuduk, dia dah mandi, shampoo. Pakailah produk-produk Dila Ahmad tu, contohlah kan. Ataupun Ava Vanja kunyit power nah, kan. Dia dah segar wangi, semua dah ada dah. Lurus hadapan saf macam imam besar. Allahu Akbar Anak pun dia kan, wui ada gema wui. Masa bila abah beli speaker ni? Ya, macam tu lah kiranya. Dan paling penting time doa. Doa tu penting. Suami kena doa. Ya Allah. Orang perempuan kena dengar betul. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku ya Allah. Masa tu saya doa macam tu lah. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku ya Allah. Seronok tak? Seronok tak? Bini aku kau seronok kenapa? Yalah kalau suami kita seronok lah kan. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku ya Allah. Anak-anak mesti tengok mak dia. Mak pandang depan lah, orang nak feeling pun tak senang. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Lung nombor kau lah Lung. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Angah nombor kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Tahu tak apa? Dia jawab tu. Tetapi orang perempuan hati-hati. Bila suami doa, dengar betul-betul. Jangan main amin. Mana yang tak jelas tu jangan amin. Dengar tu. Ya Allah, aku dah lama nakkan ini ya Allah. Kau perkenankanlah hasratku untuk ini ya Allah. Mudah-mudahan aku berjaya. Ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Makbul doa kau. Besok tu tiba-tiba cawangan baru dibuka. Sampai hati abang buat Dila macam ni. Bukan nama sebenar. Sampai hati membuat Dila macam ni. Bukan kau yang mengaminkan semalam. Itu dia. Dengar betul-betul doa. Lepas tu doa janganlah spesifik sangat. Ya Allah, berikanlah anak aku ni keputusan periksa yang terbaik. Macam tu senang. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk keluarga kami. Macam tu senang. Ni doa. Ya Allah, kau bagilah anak aku SPM 10A ya Allah.
Biru muka anak kat belakang tu. Macam mana nak dapat 10 subjek pun ambil 8 je. Bayangan, dia subjek anak ambil berapa pun tak tahu. Ya. Itulah dia. Jadi kita jaga hubungan kita. Tak tahu belajar. Saya tengok kadang ada setengah kampung dengan ada imam yang tua, bukan sini, tempat lain. Kadang bacaan dah tak jelas. Ya Allahu Akbar. Orang belakang semua nak rabah dah tak tahan. Allahu Akbar. Bilalah habis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang belakang ni kita salah surau ni. Tu tak apa. Ada yang bacaan tak jelas tu ada. Allahu Akbar. Similah. Milah panggil dia tu. Sami Allah halimah hamidah. Lima hado midah hado. Dalam midah tu melatah. Sami Allah halimah hamidah. Ui, menyaut midah tu. Allah, kesian betul. Tu sebabnya kita belajar, tak tahu belajar. Tak tahu belajar. Jangan segan-segan. Belajar. Saya bukan semua orang terus pandai. Kita semua belajar. Tak tahu mengaji, mengajilah. Jangan dengar-dengar kita kadang dalam WhatsApp tu kan ada yang cakap, ni jangan semayang atas kursi, itu semua mazhab kursi. Dia baca tak tu? Itu tempelengan ustaz tu. Kan ada kaedah dia nak semayang kat kursi ni. Bukan saja-saja makcik-makcik, pakcik-pakcik semayang kat kursi tu. Sebab dia dah uzur tak larat. Tapi ada kaedah dia, cara dia. Kena belajar. Kan? Tak tahu mengaji, belajar mengaji. Sekarang ni dah ada dah persatuan murid-murid tua. Belajar. Jangan tak belajar. Macam kita lah orang perempuan dengan orang lelaki pun kena belajar. Tentang orang perempuan ni macam mana? Orang perempuan ni macam ni. Tudung-tudung dia macam ni. Macam mana tudung? Pertama bawal macam ni. Siakap macam mana? Datuk K macam mana? Tudung kenopi macam mana? Tudung kenopi tu yang besar tu berlilit-lilit macam saya perhati tu orang perempuan tu. Dia lempar sambut belah sini. Lempar sambut. Lepas tu dia lilit dah macam Taliban lah. Lepas tu berlebih pula. Nak letak mana ni bang? Kalau letak lah tu yang berlebih sini tu. Ada yang lebih seniah. Cuba tengok siapa yang berlebih situ tu. Dia ada seniah, ada sayap sini. Macam-macam lah. Iya. Dia ada satu tudung yang tak payah sayap ni. Nama dia tudung saji. Itu kau tutup makanan apa kan. Betul, kena faham orang perempuan ni macam mana mood dia. Orang perempuan ni kalau muka dia macam ni lah. Nak lah. Makna dia nak makan kat luar tu. Orang perempuan kalau diisytiharkan, malam ni tak payah masak, malam ni makan luar. Macam mana perasaan orang perempuan? Macam cuti umum. Ya ke ni bang? Ya Allah. Tapi kalau dah keluar ikan tak apalah. Tak apa, boleh simpan balik. Simpan terus. Makan dekat luar seronok kan. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng latna, kan, lamb chop, kan, apa lagi, nasi apa, mi apa, kuih tiaw, kuih tiaw, la ilaha illallah, ikan siakap 4 rasa, ya Allah. Pernah makan tak ikan siakap 4 rasa? Pernah makan? Pernah makan? 3 aja, masam masin manis. Memanglah orang perempuan dia rasa 3 je, orang lelaki yang rasa 4. Masam masin manis, rasa yang keempat time bayar kamu tahu tu. Lain macam rasa. Korang mana tahu? Time bayar menggigil bayar tu. Yang paling orang lelaki bengkak tu. Time bayar dia dah masuk dalam kereta, kurang asam tu. Bila masuk dalam kereta sibuk tanya, berpinggit. Berapa bang? Berapa? Sibuk nak tahu. Adalah cakap lah berapa? La ilaha illallah, marah. 100 lebih. Murah. Sabar tak kau? Bukan dah tolong cara tanya macam tu lah. Tapi orang perempuan ni di satu. Ingat tu, layan suami yang terbaik. Faham? Yang terbaik. Sampai kan ada satu hadis tu menyatakan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi jangan saja-saja cari unta tau. Ni maksudnya bila suami kata, tapi jangan cakap direct, takut anak dengar. Yang jom kita tut, jangan. Anak kita astagfirullahalazim, kenapa aku dengar dialog ni? Pakai kod rahsia yang suami isteri je faham.
Yang apa dia? Tut. Bini penyebab trut. Okey, nah macam tu lagi. Contoh. Tapi dalam sebulan kena tukar tau. Jangan pakai kod yang sama. Takut anak perasan. Tut. Long, kau tengok long. Lepas ayah tut tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Dia tahu. Kena tukar. Main tepuk-tepuk ke pap macam tu ke, pakai kod rahsia tau. Betul masalahnya orang perempuan ni kadang bagi alasan, bang saya penat lah. Bang tahu tak saya buka gerai sampai kod berapa? Ingat senang ke nak jaga gerai dekat stylista tu? Ya penat tau. Orang datang punya ramai dengan ceramah, dah habis ceramah balik beli barang pun tidak, menyampah dalam memblok orang punya kedai nak tengok ceramah pun tak boleh. Contoh. Kan, jadi beli kan, beli. Jangan, kita support peniaga-peniaga Islam Bumi Putra kita. Support, beli apa yang kita boleh beli. Kau boleh dengan meja-meja tu buat balik. Betul. Kadang-kadang penat. Abang penat lah bang. Jadi orang perempuan kena layan suami. Pernah satu kes orang perempuan dia tak nak layan suami dia. Pening kepala suami dia. Lalu mengadu dengan satu ustaz. Ustaz tu kata macam ni lah. Panggillah dia jumpa dengan saya. Bawa lah isteri datang. Pahal ustaz. Betul ke kamu tak layan suami kamu? Ustaz, saya pun belajar agama tu tak, mak dia bahasakan ustaz tu. Kan? Saya penat ustaz, bukan saya tak layan dia langsung. Saya penat, saya dalam berniaga, macam-macam jual. Lepas tu balik tengah malam, penat kemas barang lagi. Lepas tu nak susun lagi pinggan mangkuk tebiang tu. Jadi saya bukan tak layan dia langsung, dalam setahun adalah 2-3 kali. Ustaz ni terfikir macam mana cara aku nak ngajar ni? Tahukah kamu, pahala melayan suami kamu ibarat membunuh 10 orang Yahudi. Ya ke ustaz? Ya, tak payah pergi Israel. Kau layan suami kau sekali 10 Yahudi mati. Ya Allah tak tahu. Tu sebab aku beritahu kau. Balik tu lain macam. Suami sampai, Assalamualaikum. Salam. Wah, pahal bini aku ni. Tengok dekat atas meja tu, dah macam-macam lauk masak, macam binatang masak. Tegak lilin 2 batang. Makan sama-sama. Awak tak makan ke? Tak apalah, saya tengok abang pun dah kenyang. Ya Allah, suami dia kata, kalau tahu macam ni dulu lagi, dah aku beritahu kat ustaz ni. Lepas tu dia pun semayang. Lepas maghrib, okey lagi. Lepas isyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bini dia merangkak pergi kat suami. Abang, apa dia? Jom kita bunuh Yahudi. Dah diajak bunuh Yahudi dia. Ya Allah, bagus betul. Baru jumpa ustaz ni sekali, diajaknya bunuh Yahudi ni. Pukul 12 malam dia kejut lagi. Bang, bangun bang. Apa dia? Ada lagi Yahudi nak kena bunuh ni. Dah tak berhenti pula dah. La ilallah. Pukul 3 dia kejut. Bang, bangun bang. Apa dia? Yahudi bang, Yahudi. Ya Allah. Allah, penat lagi dia. Pukul 5 pagi kejap. Bang, bangun bang, apa dia? Subuh. Ingat apa tadi? Suami pun masuk bilik air, mandi, siap. Sementara tunggu waktu subuh masuk, duduk kat ujung katil. Bini dia rapat. Bang, apa dia? Macam sempat lagi bang. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Dia kata, saya sebenarnya tak nak bawa cerita ni. Sebab kejap lagi korang mulalah pakai ayat tu kat aku. Ustaz, balik Ustaz, nak bunuh Yahudi. Itu masalah tu. Banyak lagi cerita lain. Tapi itulah dia, layan suami, layan isteri dengan yang cara yang paling baik. Jangan garang-garang dengan isteri kita tau. Jangan. Nabi sendiri pun melemah lembut. Macam kisah kat KL tu. Punya garang dengan bini. Mana air? Bini menggigil-gigil bawa air. Ketuk. Sampai kat suami tinggal separuh air. Apa ni tu? Tumpah bang. Tumpah. Hei, aku minum. Minum ya tu. Lepas dah minum, 2-3 hari lepas tu demam. Allah. Siap jawab. Kenapa bang? Siap pergi klinik. Nak mati dah ni. Pergi klinik. Allah. Sampai kat klinik doktor cek. Jantung tak ada masalah. Darah tinggi tak ada masalah. Semua okey. Macam ni pakcik. Pakcik ambil bekas ni. Pakcik kencing dulu. Nanti pakcik bagi dekat saya. Saya nak cek kencing pakcik. Dia pun masuk dan bilik air. Kau tunggu sini. Dia marah bini. Bini tunggu luar. Ya bang, tunggu kat luar. Dia pun kencing. Keluar daripada bilik air terasa nak buang air besar. Kau pegang kencing ni. Dia masuk dalam bilik air balik. Bini pegang kencing. Menggigil. Sudah air habis air kencing tu. Alah, macam mana nak buat ni? Dia pun tukar dengan kencing dia. Suami pun keluar. Mana kencing tadi? Yang tu bang. Dia tak berani pegang lah. Takut tumpah lagi. Dia letak atas meja tu. Dia pun ambil.
Tadi penuh macam tu lah bang. Dia pun bagi kat doktor tu, menggeleng doktor, pakcik besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat kad. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Mengandung pakcik tu. Tak pasal-pasal mengandung pakcik tu. Balik manung. Allah. Patutlah rasa bergerak-gerak dalam perut ni. Percaya dia. Itulah. Jangan kita kasar-kasar dengan isteri kita. Lemah lembut. Dia ada 3 jenis tegur tau dalam rumah. 3 jenis tegur dalam rumah. 1 tegur saja. Kedua tegur dengan fakta. Yang ketiga tegur dengan fakta dan perasaan. Macam mana tegur saja? Assalamualaikum, salam, makan, dapur. Teruk betul perangai kalau macam tu kat rumah. Itu dengan kawan boleh lah. Tegur dengan fakta. Assalamualaikum, salam. Awal balik hari ni bang? Memanglah kerja tak banyak. Fakta. Awak masak tak? Masak. Awak masak lu apa? Ikan bilis telur dadah. Fakta. Kat mana nak makan? Kat dapur lah, takkan kat bilik air. Fakta. Nampak cara tu? Tapi yang ketiga yang kita nak tegur dengan fakta dan perasaan. Bila suami balik, KPI dia tangan depa. Abang, macam tu. Cubalah buat. Tapi bagilah warning, jangan tu buat. Takut suami kena sawan bab 1. Abang, ya Allah, aku ni salah rumah ke apa? Tengok balik kan. Betul. Abang dah balik. Abang dah balik. Tengok abang pun tahu. Tengok kasih sayang. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Suami pun cakap, tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka sayang, langsung hilang lapar. Ya ke bang? Ya Allah, kebetulan pula saya tak masak hari ni. Padan muka kau. Tak masak? Tak adalah, gurau je lah. Dah masak dah. Saya masak lauk apa? Lauk kegemaran abang. Tak lain tak bukan ikan bilis dan telur dadah. Kan? Jangan gelak tau, tu memang lauk saya. Senang je lauk saya, ikan bilis telur dadah. Bukan susah bolos saya. Lepas tu bila dah makan kan, itulah kelemahan orang lelaki. Lebih 80% suami gagal mengucapkan terima kasih kepada isterinya selepas isterinya masak. Betul tak? Betul tak orang perempuan? Betul. Cakaplah, makasih lah saya masak untuk abang. Alah, tak ada apa-apa lah abang. Ni kan tanda saya sayangkan abang. I love you too. Nampak? Hari ni abang nak makan apa? Hari ni abang terasa nak makan char kway teow telok basuh. Saya teringat makan kat Sungai Dua tu kan. Char kway teow telok basuh. Tak telur siapa basuh pun tak tahu lah. Rupa-rupanya telur tu, kulit telur tu dibasuh. Jadi bila dia pecah tu sedap lah. Macam tu lah, bersih. Sampai kat Seremban, kat kedai mamak tu, saya tegur lah mamak yang baik roti telur tu. Mamak, ni telur basuh tak? Saya sudah mandi pagi tadi. Aku salah tanya ke dia salah faham ni? Yang tu lah. Yang tu lah. Tapi tu tak kisahlah kan. Jadi maknanya layanan yang terbaik. Dan juga yang kedua, bila kita dari segi kehidupan kita, jangan lupa hidupkan sunnah Nabi. Kan? Macam contoh nampak ada yang jual minyak wangi, ada yang jual wangi-wangian. Kalau tengok pakaian-pakaian sunnah tu, belilah, tak ada masalah. Kalau yang wangi-wangian pula, kalau betul nak ikut sunnah Nabi, beli yang terbaik. Sebab Nabi pilih yang wangi betul. Tu sebab kalau kita beli minyak wangi kan kita test dulu. Okey tak? Okey tak? Kita tanyakan kawan kita kan. Test dulu. Itulah. Sebab itu juga adalah sunnah Nabi. Sebenarnya kalau jaga suami isteri ni, pertama jaga mata. Pakaian mesti cantik-cantik. Suami mesti cantik di rumah. Ni tak, suami kat rumah apa pakaiannya? Kain plekat tanpa protection. Salah. Apa? Kain plekat tanpa protection. Faham? Dia duduk kat sofa tu, dia juntai kaki macam ni. Tengok TV, yang makin lama sudah lelap. Kipeh laju pula tu. Berkibar kain. Anak kat depan tengah lancai CP3. 3 kali 3, apa tu? Langsung trauma. Bahaya. Kan? Jaga mata. Isteri pun sama. Jangan pakai baju kelawar lagi dah. Hari Isnin pakai baju ikut bentuk badan. Hari Selasa pakai bikini siap selendang tepi kat rumah tau. Hari ketiga pakai apa? Pakai jaring. Itu suami tengok tu tak terdaya tu. Kan? Konon pula hari apa tu? Hari Sabtu jaring. Barulah dia duduk kat sini, dia tak boleh lama tu. Weh, hari ni hari apa? Hari Sabtu. Weh, tak boleh lambat ni, malam ni jaring ni. Macam tu lah kiranya. Betul. Mana pakaian terbaik? Tu jaga mata. Kedua jaga apa? Jaga hidung. Tu saya cerita tadi, wangi-wangi. Bukan suami, isteri. Dua-dua kena wangi. Isteri nampak suami balik, alamak apa benda nak capai ni? Zapap, sengap, bygone spray, fumakila, shell talk,
Suami balik, apa hal pelik sangat bau kau ni? Musim denggi bang, macam tu cakap. Kan? Lepas tu apa lagi? Jaga apa? Jaga perut, masak yang sedap-sedap untuk suami. Suami pun sekali-sekala, hari ni saya tak payah masak, biar abang masak. Oh, bertuah lah kalau jantan masak. Betul. Kalau tak boleh masak, tak apa. Malam ni abang bawa pergi makan yang sedap-sedap. Kita makan nasi kandak, kita makan kambing, kita makan nasi Arab. Tak kisahlah, makan kat luar. Okey. Dan begitu juga yang keempat, jaga apa? Jaga telinga. Jangan cakap benda-benda yang pasangan kita tak suka. Sebab bila cakap tu boleh mengguruskan perasaan hati dan rasa. Itu kita kena jaga. Dan yang ketiganya jaga apa? Dah setelah pertamanya jaga hubungan dengan Allah dengan ibadah. Kedua, hidupkan sunnah. Yang ketiga, selawat banyak-banyak dalam keluarga kita. Itu dia. Jadi maknanya kebahagiaan ni semua terletak pada diri kita sendiri. Letak pada diri kita sendiri, ikhtiarkanlah. Santai-santai, gelak-gelak juga. Tapi kita dalam keluarga kita kena jaga. Tadi Datuk Sri Paduka ada sebut tentang gejala dadah. Dadah ni memang sangat berbahaya. Hari ni dari segi akhlak, bab dadah ni memang nak tengok ceritanya OKP, orang kena pengawasan. Orang yang terlibat dengan dadah ni, dia masuk dekat dalam AADK ni, pengawasannya ada orang yang diberi pemerhatian. Keluar daripada pusat pemulihan, tetapi dia dikeluarkan awal, tapi dia setiap hari kena lapor diri di balai. Lapor diri di balai. Kebanyakannya mereka, walaupun dia dah keluar, dia pergi ke balai polis untuk buat pemeriksaan ADK, cek air kencing setiap hari, masih lagi positif. Antara sebabnya selain daripada masalah dadah ini satu, masalahnya adalah masalah kita ni. Masyarakat gemar memandang serong pada mereka yang keluar pada pusat pemulihan. Sedangkan mereka dah jalani pemulihan. Mereka dah diberi nasihat. Dan tinggal lagi satu yang diperlukan, sokongan moral daripada masyarakat dan ahli keluarga. Tapi kalau mereka keluar, kita layan mereka seperti penagih lagi, macam mana mereka nak berubah? Kita kena mainkan peranan untuk bantu mereka. Hari ni anak-anak muda kita dah berubah, dia tak macam dulu. Anak-anak muda dulu-dulu marah terus dengar. Anak-anak muda hari ni marah dia memberontak. Kita kena didik anak-anak muda kita hari ni mengikut zamannya. Anak-anak kita zaman dulu, zaman kita dulu, zaman Datuk Aziz sendiri, dan zaman saya mungkin lah. Dulu senang aja. Ayah kata tak lah. Pukul 10 maghrib balik, memang balik. Jangan main bola lagi time macam ni, ikut. Jangan keluar, tak keluar. Anak hari ni, jangan keluar. Dia tunggu time ayah dia tak sedar, dia keluar juga. Zaman hari ni. Dulu TV 1, TV 2, TV 3 kalau ada duit lebih, panjat tinggi sikit, pasang buluh, baru terang. Zaman hari ni, channel beratus, beribu. Kalau campur dengan Netflix, iFlix, internet TV, beratus ribu channel boleh jumpa. Nah, cabaran dia pada hari ni. Dulu nak buka internet, kena pergi cari komputer, cari tempat-tempat tertentu, cyber cafe dan sebagainya. Hari ini, semua di hujung jari. Hari ini, walaupun ada yang tak datang ceramah, dia boleh komen dah daripada rumah. Sebab dia tengok live Facebook hari ini. Kan? Macam-macam orang buat liputan malam ni. Tak ada masalah. Hari ini post semalam sampai. Macam tu lah, punya cepatnya. Itu sambil value semua tu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu dah. Macam mana nak buat ni? Hari ni pos semalam dah sampai dah. Rupanya hari ini pos 1 malam sampai. Maksud sama, penggunaan tak sesuai. Itu dia. Tapi makna kata kita hari ni, generasi hari ni nak cepat. Tak macam dulu. Maklumat di hujung jari. Dan saya nak pesan pada semua. Kita ni hari ni boleh duduk sama-sama dalam satu tempat. Kenapa? Sebab kita bersaudara. Kenapa? Kita sekampung. Kenapa? Kita separlimen, sedaerah, setempat. Kalau boleh disebut-sebut macam itulah. Tetapi kadang-kadang ia boleh menjarakkan kita adalah disebabkan maklumat-maklumat yang tak tepat. Tadi kenapa Datuk Seri Paduka Aziz tadi cerita kat kita tentang apa yang KPI dah buat? Kenapa? Sebab nak bagi tahu apa yang dah berlaku. Sedangkan ramai orang cakap, apa benda pun tak ada. Tak, ada bendanya. Kita gemar menyebar-nyebarkan melalui Facebook, melalui Twitter.
Kadang yang paling saya kesian tengok ada orang Islam masuk dalam Facebook, mengutuk ketua, mengutuk penghulu, mengutuk ketua kampung, mengutuk menteri, mengutuk ramai orang lagi. Dengan cara-cara yang rasanya Nabi tak pernah ajar. Sampai sanggup letak kepala orang, badan tu badan binatang. Sanggup. Sampai letak maki hamun, kepala hayah, semua keluar. Semua keluar. Sedangkan Nabi ajar ke macam tu? Nabi tak ajar. Ada adabnya kita nak menegur. Lepas tu jangan sebar-sebarkan fitnah. Macam dia orang cakap, Samsul debat. Tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Jangan dikait-kaitkan. Tolonglah. Ayat dah kan. Makna kata, hati-hati. Sebab fitnah ni bahaya. Fitnah ni bahaya. Jangan disebar-sebarkan. Kita ada kuasa kat tangan kita. WhatsApp. Nampak kita baca macam cerita tu, ya ke ni? Delete lah. Kalau kita boleh tanya, ya ke ni? Delete. Cerita-cerita khabar angin yang disebarkan ke orang ni, kalau kita sebarkan, kalau betul tak dapat pahala, kalau tak betul jadi fitnah, buat apa? Itulah hati-hati. Itu sebab disebut fitnah tu lebih dahsyat pada membunuh. Kenapa? Sebab kalau membunuh tentu-tentu mati, senang. Tetapi fitnah ni makan dalam, slow-slow pula tu. Itu yang sakit sangat. Ingat kisah seorang tuan guru. Ni yang terakhir lah ni. Seorang tuan guru difitnah macam-macam. Orang cakap dia ni tak berguna, dia ni apa, macam-macam. Bila dia mengumpat, dia fitnah, dia cakap macam-macam. Tengok tuan guru tu relax aja. Buat tak reti, sudahnya dia jumpa tuan guru, saya minta maaf banyak kalau saya buat salah silap, salah cakap dan sebagainya. Dia jumpa tuan guru. Apa tuan guru tu kata? Tak apa, aku dah lama dah maafkan kau. Tak ada masalah. Jangan macam tu, aku rasa tak tenang ni. Kau cakaplah apa yang patut aku buat ni. Cakaplah. Dia kata dekat rumah kau ada penyapu bulu ayam. Ada. Kau pergi ambil penyapu bulu ayam tu. Dalam perjalanan datang kemari, kau cabut satu-satu bulu ayam tu. Kau ingatkan fitnah-fitnah apa benda yang kau pernah cakap pasal aku. Oh, aku cakap kau munafik, cabut satu. Aku cakap kau ni tak betul, cabut satu. Macam-macam lah. Dia cabut. Akhirnya sampai kat rumah tuan guru tu, togel penyapu bulu ayam. Tak ada satu bulu lagi tinggal. Habis. Tinggal batang bulu ayam tu je. Lepas tu, tuan guru banyaknya aku kutuk kau. Tak ada bulu yang tinggal dah. Ha? Macam mana ni? Tak apa. Kau balik semula ke rumah. Dalam perjalanan, kau kutip balik bulu-bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Saya nak tanya. Rasa-rasa boleh dapat balik tak bulu ayam tu? Kalau dapat pun boleh dapat banyak tak? Dia dapatlah jumpa balik dalam 5 helai macam tu. Dia jumpa, ya Allah tuan guru, aku dapat 5 je bulu ayam ni, macam mana ni? Maka kata tuan guru tu, macam tu lah bila kau bercerita pasal orang. Kau mungkin boleh minta maaf dengan aku mungkin boleh maafkan kau. Tapi cerita buruk yang kau bawa tadi dah tersebar dah ke merata-rata tempat. Dah sampai tanpa dapat engkau memperbetulkannya lagi. Jadi aku pun turut sama berdoa, mudah-mudahan taubat kau diterima. Berhenti bercerita pasal orang. Benda yang tak pasti, tanya betul-betul dengan orang yang sepatutnya. Jangan kita memandai. Ada orang cakap Samsul debat demand. Ada yang cakap tu. Kalau tak ada 10,000, jangan panggil dia. Ada yang cakap, la ilaha illallah. Sesuka cakap. Kan? Memang betul. Kalau kau bagi 10,000, saya tak tolak. Memang saya ambil. Bayar RM70 pun saya datang tu. Tapi itulah sekali. Memang tak datang dah lepas tu. Tak ada. Yang penting booking. Macam Datuk tadi. Dia declare saja je declare tu. Jemput saya bulan 4 tu. Kan? Sebelum pilihan raya kan? Election. Saya insyaAllah. Saya cubalah tengok mana kesempatan yang boleh saya selitkan tu insyaAllah. Kan? Kesian. Saya pun tak sampai hati ni tengok. Ramai betul. Yang datang. Yang berdiri. Yang menjala. Ya Allah Akbar. Yang bersela. InsyaAllah. Lepas ni kita buat di ruang yang lebih selesa. Ya. Jangan tak datang pula. InsyaAllah kita buat besok. Nanti kita buat lagi lain kali. Saya ucapkan itulah dia. Hati-hati dengan fitnah. Hati-hati dengan benda yang kita cakap. Sebab bendanya tak elok. Natijahnya tak baik. Ingat hari ni gejala sosial masyarakat kita semakin teruk. Itu sebab kita tekankan kekeluargaan. Kita tak boleh bayang tu. Seorang perempuan Melayu Islam. Menangis-nangis. Nak bunuh diri juga macam artis K-pop yang mati tu. Memang saya tak faham. Bayangkan keadaan sampai tahap itu. Bayangkan kan, macam-macam. Gejala masalah-masalah yang murtad lagi, belum cerita lagi.
Belum cerita lagi orang mencabar agama Islam. Orang Melayu Islam boleh sebut, saya dilahirkan Islam tapi tak pernah memeluk Islam. Apa hal kau ni? Apa boreh yang kau makan ni sampai tahu benar kau cakap ni? Nampak tak? Tapi betul kita nampak benda tu bukan keluarga kita. Tapi tak mustahil dia boleh menyelinap masuk dalam keluarga kita. Na'udzubillah, minta jauhkan. Jadi perkukuhkan keluarga kita. Jaga keluarga kita elok, jangan benarkan benda-benda negatif masuk dalam keluarga kita. Jadi rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian pihak penganjur mengundang saya pada hari ini. Terima kasih Datuk Seri pun melapangkan masa pada malam ini. Terima kasih kepada sahabat saya Ketua Pemuda yang juga bertungkus lumus dan berlumus tungkus untuk memastikan program pada hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf banyak-banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.